Okey, untuk kali ini kita akan lihat bagaimana untuk menamakan alkana dan alkena. Sebenarnya kita belajar untuk menamakan alkana dan alkena, tapi hanya untuk rantai karbon yang lurus seperti ni pentana. Jadi untuk menamakan alkana dan alkena, kita kena ikut turutan dia. Dia ada 3 bahagian dia ikut turutan dia, nama dia contohnya ni. Ni menyebabkan cabang. Okey, so yang pertama sekali adalah imbuhan. Imbuhan dekat bahagian depan sekali. So sebagai contoh kat sini, metil. Okey, untuk level SPM ni ada 2 imbuhan atau dengan kata lain cabang lah. Kita senang faham dengan cabang. Okey, cabang dia ada metil iaitu CH3 dan juga etil. Etil C2H5. C2H5. Okey, yang kat tengah adalah nama induk. Induk ataupun awalan. Nama induk ni sebenarnya menunjukkan bilangan atom karbon yang terpanjang. Sebagai contoh, kat atas ni kita tengok yang ni. Ni adalah rantai karbon terpanjang dia, iaitu 4 karbon. Sebab itulah nama dia butana. But kat sini ni, but. Okey, yang metil tadi tu cabang. Yang ni cabang. Yang ni nama induk dia, rantai karbon terpanjang. So yang ketiga adalah akhiran. Akhiran ni adalah siri homolog. So siri homolog, kalau kita tengok contoh ni tadi tu, iaitu alna. Alna ni menunjukkan siri homolog alkana lah. Kalau alkana, ana. Kalau alkena, ena, dan seterusnya. Yang ni kita belum belajar. Jadi ingat Jadi untuk menamakan alkana atau alkena, dia mesti ikut turutan. Yang pertama cabang, lepas tu induk, cabang, yang kat tengah induk, rantai karbon terpanjang, yang akhir sekali akhiran dia mesti siri homolog. Ana ataupun ena ataupun ol bagi alkohol dan oid bagi asid karboksilik. Jadi kita terfokus alkana dengan alkena dahulu. Kita pergi terus kepada contoh. Okey, kalau kita tengok contoh yang pertama, yang ni. Okey, so langkah yang pertama, kita kena cari dulu, kenal pasti rantai karbon terpanjang. Okey, rantai karbon terpanjang kat sini adalah yang ni. Yang ni. Dia bukan 4 je rantai karbon terpanjang, bukan yang ni je. Bukan yang ni je. Dia mesti include yang ke bawah ni, sebab yang ni bukan cabang, bukan bukan cabang. Kenapa bukan cabang? Sebab dia sambung dekat hujung. Kalau hujung macam ni ke disambung ataupun hujung macam ni, yang ni kita panggil sebagai selekoh. Dia bukan cabang. Kalau cabang ni mesti macam ni. Sambung kat tengah sini ke, sini ke, sini ke. Contohnya sini. Tu baru dikira sebagai cabang. Jadi yang ni senang je, dia tak ada cabang. Jadi dia ada rantai karbon terpanjang iaitu 5 pentana. Sebab tak ada double bond kan, tak ada ikatan ganda 2, jadi dia adalah alkena iaitu pentana. Okey, contoh yang kedua kita tengok yang ni. Okey, yang ni so yang pertama sekali, langkah pertama kena pasti rantai karbon terpanjang. Yang ni. So 4 kan. Okey, 4 but. Lepas tu ada metil kat sini. Jadi metil ada 2. So kita kena pasti metil ni berada pada karbon nombor berapa. Jadi nombor tu mesti ambil nombor yang kecil. Jadi kalau kita kira daripada kiri, 1 nombor karbon 2, 3, 4. Jadi 4. Kalau kita kira daripada sini, 1, 2, 3, 4. Jadi sama je kiri daripada kanan atau kiri, still nombor dia 2 dan 3. Jadi kita ambil je lah daripada kiri. Jadi untuk tulis nama dia, kena tulis gini. Nombor kat depan, ingat follow rule CIS, cabang dulu. Jadi cabang berada pada nombor 2 dan 3. Koma, nombor dengan nombor kita pisah dengan koma. Lepas tu dash, nombor dengan huruf Lepas tu metil ada 2. Kalau 2, metil. Okey, dimetil. Induk dia 4. 4 jadi but but. So tak ada siri homolog dia. S ni adalah ana kan. Jadi tambah je lah ana. So ni adalah jawapan dia. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, yang ketiga. Okey, tengok yang ni. Sama juga kita follow rule dia, turutan nama dia CIS. Okey,
Okey, yang pertama, langkah pertama cari rantai karbon terpanjang. Rantai karbon terpanjang mesti termasuk kumpulan berfungsi dia, iaitu ni, ikatan ganda 2 antara karbon-karbon atom. Jadi rantai karbon terpanjang dia adalah yang ni juga. Yang ni. Yang ni bukan cabang sebab dia sama dekat hujung. Okey. Jadi dia ada tak cabang? Tak ada cabang. Jadi terus kepada induk. Induk dia 5 kan? 5 pen. Okey, pen. Okey. Nombor pula kat sini sebab apa? Kita kena tengok ikatan ganda 2 ni berada pada karbon yang ke berapa. Jadi mesti nombor yang paling kecil. Kalau kita kira daripada kiri 1, 2. Tapi kalau kita kira daripada kanan 1, 2, 3. C yang ada double bond ni nombor 3 besar. Jadi kita ambil yang dari kiri. Okey, kiri nombor 2. Jadi pen tu okey, siri homolog dia S. Okey, Nah. So tambah je Nah. Okey, mudah je kan? Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, yang ni. So yang pertama sekali kita cari rantai karbon terpanjang. Okey, yang ni dia mesti include kumpulan berfungsi iaitu ikatan ganda 2 antara karbon-karbon ni. Jadi lepas tu kena pasti cabang, follow the rules CIS. So cabang, so kita kena utamakan nombor yang kecil bagi kumpulan berfungsi. Jadi kumpulan berfungsi belah sinilah yang lebih kecil nombor dia. 1, 2, 1 nombor 1. Kalau kita kira daripada kiri 1, 2, 3. 3 besar kan daripada 2. Jadi kita kira daripada kanan. Okey. Jadi untuk nama kita follow rule ni. Yang pertama sekali cabang. So cabang berada pada nombor 2 dan 3. So 2, 3, ada 2 metil. So di metil. Lepas tu induk dia tadi apa? 4 kan? 4 karbon. Boot. Jadi yang ni Na kan? 1. Jadi boot 1 Na. Okey, seterusnya kita ambil lagi satu contoh yang ni lah. Secukup dah. Yang ni sama juga, kita kena cari langkah pertama, cari rantai karbon yang terpanjang. Kalau yang ni boleh tak rantai karbon? Tak boleh sebab dia tak termasuk dengan ikatan ganda 2. Kalau kita ambil yang ni, ikatan ganda 2 iaitu kumpulan berfungsi, tak termasuk. Jadi tak boleh ambil this one untuk rantai karbon terpanjang. Jadi kita kena ambil yang mana? Yang ni. Okey, yang ni. Ataupun kita ambil yang ni pun sama je. Cuma yang ni dia buat sengit macam tu. Yang ni sebagai cabang. Sama je. So kita ambil je lah yang ni. Okey, so yang ni adalah rantai karbon terpanjang 4. Jadi butena lah kan. So lepas tu kena pasti cabang dia. Cabang dia yang ni. C ada 2, H ada 5. C2, H5 adalah etil. So etil berada pada karbon nombor berapa? Kira daripada sini. 1, 2. Okey, so 3, 4 lah. Jadi nama dia, okey, ni nama dia mesti follow the rule CIS. Cabang dulu. Cabang berada pada nombor 2. Lepas tu dash etil. Etil ada 1 je, jadi tak ada lah die. Etil tu etil. Induk dia apa ni? Boot kan? Sebab dia ada 4. Boot Na. So ikatan ganda 2 berada pada karbon nombor 1. Jadi boot 1 Na. Okey, so ni adalah nama dia. Jadi cikgu bagi satu contoh lah last. Okey, yang ni. Contoh yang ni senang juga. Langkah pertama kita cari rantai karbon terpanjang. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 hex kan? Hex. Jadi lepas tu kena pasti cabang. Cabang CH3 ada 3. Jadi kita kira daripada sini lah nombor lagi kecil. 1, 2, 3 kan? 4, 5, 6. Jadi nombor dia 2, 3. Lepas tu 3 juga kan? 3. Kalau 3, ada 3 metil. So kita buat try kan? Try metil lah. Try metil. Lepas tu follow lah CIS. Induk pula. Tadi ada 6. So hex. Ana kan tak ada ikatan ganda 2. Jadi hex
Heksana. So ni adalah nama dia. Okey, cikgu rasa tu dah cukup dah 6 contoh. Cikgu harap awak dapat buat latihan dalam buku modul.